Okey, seperti yang kita tahu, bumi ini hampir 70% daripada isi bumi ini adalah air dan 30% lagi adalah daratan. Boleh bayangkan tak kalau 70% permukaan air itu diganti kepada daratan? Mesti kita tak habis nak jelajah kan? Yang 30% daratan ni pun kita tak habis nak jelajah lagi. Okey. Sebenarnya air ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab itu alam diciptakan Menurut air Ang bergandung Kian daratan. Hua dalam Manusia satu boleh kajiannya hidup yang lebih daripada bertajuk 9 Kualiti tahun Sumber makan. Air Tapi di manusia Malaysia tak boleh nak menyatakan bertahan walaupun tanpa seminggu sumber tanpa air, Jadi kehidupan dekat sini, manusia kita nak akan beritahu menjadi betapa sukar air atau ini akan adalah mati. penting Dari untuk segi kehidupan fizikal manusia, disebabkan untuk oleh manusia ciri-ciri struktur molekulnya yang sangat unik. Air merupakan bahan pelarut yang universal. Kalau badan kita tak cukup air, selalunya apa yang akan berlaku? Selalunya, individu yang kurang bekalan air dalam badan akan menyebabkan ulcer, demam, sakit kepala, tekanan darah rendah dan sebagainya. Bagaimana pula kalau bumi ini yang tak cukup air? Pertama sekali, bumi akan menjadi panas. Gas-gas karbon dioksida yang terdapat di dalam lautan akan terbebas ke udara, menyebabkan gas-gas ini membentuk satu lapisan baru yang menyebabkan bahangan bumi sukar untuk keluar dan menyebabkan suhu di bumi semakin meningkat dan semakin panas. Peningkatan suhu ini lama-kelamaan akan menyebabkan bumi menjadi kering dan lama-kelamaan bumi akan sama seperti planet Mars. Kalau kita bayangkan, sangat mengerikan ya kalau bumi kita tak ada lagi warna hijau dan juga biru. Seterusnya, bukan itu saja, bumi tanpa air akan menyebabkan bumi akan ditumbuhi gunung-gunung yang tinggi. Hal ini kerana apabila air laut telah kering, gunung-gunung akan naik ke atas dan akan timbul. Mungkin boleh jadi rumah kita ada atas gunung dan jauh daripada orang ramai. Jadi pentingnya air dalam kehidupan kita dan alam sekitar. Lestari menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat membawa maksud keadaan yang tidak berubah, kekal atau tetap. Lestari di sini merujuk kepada keadaan yang kekal. Kelestarian sumber air memberi makna sumber yang ada pada hari ini dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ini bermakna apa yang kita nikmati pada hari ini, generasi yang akan datang boleh menikmati air yang sama seperti kita hari ini dari segi kualiti, rasa, warna dan sebagainya. Itulah yang ingin dicapai dalam usaha melestarikan sumber air. Tapi untuk melaksanakan kelestarian sumber air di Malaysia ini, terdapat beberapa halangan yang sedikit sebanyak dilihat menyumbang kepada kegagalan dalam usaha kerajaan Malaysia untuk melestarikan sumber air. Halangan-halangan ini kita boleh bahagikan kepada dua bahagian, iaitu punca daripada manusia atau disebabkan oleh fenomena alam. Senang cerita, geografi fizikal lah. Antara aktiviti manusia yang menyebabkan isu air adalah 1. Pembuangan sisa domestik ke dalam sungai. 2. Pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Manakala punca geografi fizikal yang berlaku, usaha untuk melestarikan sumber air di Malaysia ialah kemarau atau El Nino. Kejadian kemarau ini juga boleh dikaitkan dengan sifat manusia yang sering melakukan pembakaran terbuka dan penebangan hutan sehingga mengganggu proses hidrologi. Proses hidrologi ini sangat penting dalam memastikan kelembapan udara di kawasan sekitar berada dalam keadaan baik.
Kitaran hidrologi ini merujuk kepada proses menegak dan proses melintang. Proses menegak ini merangkumi sejatan, proses sejat peluhan, pintasan, kerpasan, pemeluapan dan resapan. Manakala proses melintang pula merangkumi air larian permukaan, aliran lintang atmosfera dan air larian bawah tanah. Baiklah, sekarang saya akan terangkan bagaimana proses hidrologi itu berlaku dan macam mana proses hidrologi ini mempengaruhi kehidupan manusia. Okey, baiklah. Sekarang ni, nampak tak? Okey. Sekarang ni yang anda lihat adalah lukisan proses hidrologi, bagaimana proses hidrologi itu berlaku. Saya dekat sikit lah. Okey. 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 Proses hidrologi ini berlaku apabila sejatan dan juga sejat peluhan berlaku. Sejatan dan sejat peluhan ni berlaku dekat kawasan yang berair. Sejat peluhan ini daripada pokok-pokok yang, kalau pokok-pokok dia membebaskan oksigen, jadi oksigen tu akan diserap dan akan berlaku proses pemeluapan atau dalam bahasa Inggerisnya proses transpiration yang akan menukar wap-wap air ini ke awan, dalam bentuk awan. Okey, seterusnya daripada awan ini dia akan berlaku kerpasan, iaitu hujan dan akan berlaku pintasan atau pencegatan silara. Pokok-pokok hujan akan turun ke bumi dan akan menyebabkan aliran. Air yang diserap itu air yang diserap oleh pokok-pokok akan masuk ke dalam akar, ke dalam tanah dan seterusnya akan turun. Hujan yang turun tadi akan kena kepada akan jatuhlah, akan mengalami proses resapan. Apabila air ini sudah sampai satu tahap yang tepu, dah tak boleh nak meresap lagi, dia akan berlaku air larian permukaan. Air larian permukaan ni yang akan masuk ke dalam sungai. Dan air resapan ini juga akan menyebabkan berlakunya air simpanan bawah tanah. Jadi ini adalah proses hidrologi yang normal lah. Tapi kalau berlaku pencemaran alam sekitar, contohlah sekiranya kita buang sampah ke dalam buang sisa toksik ke dalam sungai, ke dalam longkang, toksik itu akan membentuk satu wap air yang beracun. Jadi contohnya saya ambil kes yang berlaku di Sungai Kim Kim baru-baru ini pada tahun lepas, di mana 111 buah sekolah kena tutup dan hampir 2,000 orang dirawat di hospital Pasir Gudang dan 9 orang daripada 2,000 lebih mangsa tu menerima rawatan di ICU. Daripada 70% air di permukaan bumi, air ini dibahagi kepada beberapa bahagian seperti air laut, air sungai, air simpanan bawah tanah, tasik dan empangan. Dalam memastikan keberkesanan kelestarian sumber air di Malaysia ini, terdapat beberapa halangan yang telah dikenal pasti. Antaranya adalah pembuangan sisa toksik dan sisa domestik secara terus ke dalam saliran air semula jadi seperti sungai, laut, tasik dan sebagainya. Pembuangan sisa toksik dan sisa domestik secara terus ke dalam laut atau sungai ini telah menyebabkan kandungan pH air di kawasan tersebut berubah dan secara tidak langsung akan mengganggu ekosistem hidupan di kawasan tersebut. Saya ambil contoh isu yang berlaku pada tahun lepas sekitar bulan Mac 2019 iaitu pembuangan 2.6 tan sisa domestik ke dalam Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Kesan daripada pencemaran Sungai Kim Kim ini, hampir 111 buah sekolah di Pasir Gudang ditutup kerana pencemaran Sungai Kim Kim.
Sungai Kim Kim ini juga telah menjejaskan hampir 6,000 orang dan 2,775 orang menerima rawatan dan 9 daripadanya dirawat ke dalam ICU. Kesan pencemaran Sungai Kim Kim juga telah menyebabkan kerajaan negeri meluluskan peruntukan kecemasan sebanyak RM6.4 juta sebagai bantuan segera untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan kepada mangsa serta keluarga dan kaki tangan keselamatan yang terdedah dengan bahaya pencemaran Sungai Kim Kim. Selain daripada isu pencemaran Sungai Kim Kim, isu air lain yang terdapat di Malaysia adalah isu bekalan air bersih, bekalan air domestik dan beberapa negeri di Malaysia seperti Selangor, Kedah, Sabah dan Sarawak. Melihat kepada situasi yang berlaku pada hari ini, usaha dalam memastikan Jabatan Alam Sekitar Malaysia telah merangka 12 strategi dalam memastikan usaha kerajaan untuk melestarikan sumber air di Malaysia terlaksana. Antaranya adalah melaksanakan pengukuhan dan pengemaskinian data-data saintifik dan teknikal sedia ada secara berkala, mewujudkan sistem analisis dan sistem sintesis data-data saintifik dan teknikal secara berterusan, membangun kerangka pangkalan data dan mewujudkan jaringan maklumat, mewujudkan kerangka komunikasi antara pihak berkepentingan utama, memperkenalkan keseragaman dalam amalan berkaitan dengan penilaian dan analisis sumber air, memperbaiki dan membangun langkah-langkah bagi menentukan nilai ambang dan perolehan sumber air dan integriti jasad air. Seterusnya, membangunkan piawai berkaitan sumber air kebangsaan, contohnya kualiti, isi padu, aliran alam sekitar dan kesihatan jasad air. Seterusnya, mengenal pasti ancaman impak dan bencana yang memberi kesan kepada sumber dan jasad air termasuk semua bentuk ancaman, bencana dan impak yang berpunca dari jasad air. Seterusnya, menentukan daya ketahanan kawasan dan jasad air terhadap tekanan, impak dan kejadian bencana. Menentukan langkah-langkah berasaskan kepada penyesuaian untuk pembangunan terkawal di kawasan yang dikenal pasti untuk pembangunan. Mengkaji secara menyeluruh pelbagai option untuk kegunaan alternatif pelbagai jenis sumber air. Menggalakkan penggunaan sumber air yang efisien dan mengurangkan kebergantungan atas sumber air yang mengalami tekanan. Daripada saya, kita perlu bersama-sama menjaga alam sekitar, perlu mementingkan alam sekitar. Bumi ini adalah rumah kita. Kita sebagai tuan rumah bertanggungjawab terhadap rumah kita untuk dijaga. Kalau bumi ni dah tak ada, kita nak duduk dekat mana? Bumi ni rosak, kita nak duduk dekat mana? Seperti yang kita tahu sekarang ni sedang berlaku climate change, pemanasan global. Pemanasan global ni akan menyebabkan pencairan ais di bahagian kutub yang menyebabkan peningkatan aras air laut. Kita dekat bumi ni kita dekat daratan, kita hanya ada 30% daratan. Kalau 30% daratan itu telah ditenggelami air, dekat mana kalau tempat yang sepatutnya kita tinggal? Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.